Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini saya ingin membuat perincian hadis maudhu', hadis dhaif dan kewujudan anti hadis dalam kalangan masyarakat di Malaysia berserta contoh-contoh. Okey, sebelum memulakan perincian kita pada hari ini, saya ingin menerangkan sebersedikit apakah itu maksud hadis atau pengertian hadis. Okey, menurut bahasa, hadis ini adalah baharu atau khabar ataupun berita. Menurut istilah pula, para muhaddisin telah mengemukakan pelbagai pendapat mengenainya, namun tiada percanggahan antara satu sama lain kecuali dengan sesuatu sebab yang khusus mengenainya. Okey. Dan antara pendapat muhaddisin ni ialah hadis merupakan segala apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir atau sifat, sama ada fizikal atau akhlak, dan sirah, sama ada sebelum kerasulan atau selepas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya apa hadis ni bermaksud apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad lah. Apa segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada hadis dhaif. Okey, tengok dulu pengertian hadis dhaif. Okey, hadis dhaif ini adalah dari segi bahasa, hadis dhaif bermaksud lemah ataupun perkataan berlawanan bagi kuat. Dan menurut istilah, ada beberapa pandangan daripada ulama'. Yang pertama daripada Ibn Salah menyatakan bahawa hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak mencukupi sifat hadis sahih ataupun hadis hasan. Pandangan kedua daripada Ibnul Hajar pula, hadis dhaif ini ialah hadis yang sifat penerimaannya atau syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan tidak ada padanya. Okey, maksudnya kat sini hadis dhaif ni tidak cukup syarat hadis sahih, iaitu perawi yang adil, dobit, tiada syaz, tiada illah dan bersambung sanad. Mungkin antara lima ni mungkin tidak ada dua atau tidak ada tiga. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri hadis dhaif. Okey, sebelum tu pembahagian hadis dhaif. Hadis dhaif ni terbahagi kepada dua, iaitu dhaif berat dan dhaif ringan. Okey, kita lihat kepada mula-mula kita lihat kepada hadis dhaif berat. Yang ini ciri-cirinya. Yang pertama, hadis yang direka-reka. Yang kedua, hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta. Maksudnya sini dalam rangkaian sanad perawi tu ada perawi yang berdusta. Yang ketiga, hadis daripada perawi yang fasik. Yang keempat, hadis daripada ahli bid'ah mukaffirah. Apakah itu bid'ah mukaffirah? Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Seterusnya kita pergi kepada dhaif ringan pula. Kita tengok ciri-ciri hadis dhaif ringan. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul, iaitu tidak dikenali. Dan yang kedua, perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, lemah, yang ringan, dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah muhtamil, bersifat muhtamil, iaitu berkemungkinan saja. Okey, maksudnya kat sini kalau kita tengok perbandingan antara dhaif ringan dan dhaif berat tadi, kita boleh nampaklah bahawa ciri-ciri hadis dhaif berat ini lebih kita kata apa ni, lebih beratlah daripada hadis dhaif ringan ni. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam hadis dhaif berat tadi, ada ciri-ciri hadis yang direka-reka. Maksudnya sini
mungkin berkemungkinan hadis dhaif yang berat tu boleh menjadi kepada hadis maudhu', iaitu hadis palsu. As-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Maksudnya solat itu tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Okey, ini adalah salah satu contoh daripada hadis-hadis dhaif yang dapat saya kemukakan. Seterusnya kita pergi kepada hukum beramal dengan hadis dhaif ini. Ulama telah membuat perbincangan ataupun ijma' yang natijahnya terdapat beberapa pandangan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif ini. Okey, yang pertama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak dan tidak boleh dijadikan hujah dalam hukum dan juga fadailul a'mal. Apakah ini fadailul a'mal? Fadailul a'mal ini adalah fadilat sesuatu amalan. Okey, pandangan kedua pula, hadis dhaif hanya boleh diamalkan di dalam fadailul a'mal dan tidak boleh dijadikan hujah di dalam hukum. Ini merupakan pendapat jumhur ulama', tetapi para ulama' telah meletakkan syarat untuk beramal dengan hadis dhaif ini. Dan antara syarat tersebut ialah hadis itu tidak terlalu dhaif. Yang kedua, terdapat asal bagi amalan tersebut. Yang ketiga, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi Muhammad SAW melakukannya. Yang keempat, beramal dengan perkara-perkara yang melibatkan fadailul amal saja. Sebagai contohnya, kita tengok majlis tahlil. Majlis tahlil ni tidak diamalkan pada zaman Rasulullah, tetapi ada hadis yang yang mengatakan bahawa sekiranya kita berdoa kepada si mati, maka doa itu akan sampai kepada roh si mati tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada pengertian hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada daripada perbuatan, perkataan, takrir atau sifat semula jadi secara rekaan ataupun dusta semata-mata untuk memburukkan Nabi Muhammad SAW. Hadis maudhu' ni lebih kurang kalau kita panggil dalam istilah bahasa Melayu ni, kita panggil sebagai hadis palsu. Hadis yang direka-reka. Kita lihat pada ciri-ciri hadis maudhu'. Okey, ciri-ciri hadis maudhu' ini dapat dikesan melalui sanad, iaitu rangkaian perawi ataupun matan hadis, iaitu teks hadis. Okey, antara ciri-ciri pada sanad hadis palsu ini ikrar dan pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut. Maksudnya pengakuan daripada pemasuk hadis sendiri. Yang kedua, terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Sebagai contoh, ia telah mengemukakan bukti, dia telah berkata bahawa dia telah mendengar hadis ini daripada syekh sekian di tempat sekian, sedangkan syekh tersebut diketahui tidak pernah bermasuk atau sampai ke tempat tersebut. Dan yang ketiga, perawi tersebut terkenal sebagai seorang pemalsu hadis Nabi Muhammad SAW. Okey, yang ketiga ni maksudnya kat sini pereka hadis ataupun perawi hadis tu
dia telah dikenali sebagai pemalsu hadis ataupun dia dikenali sebagai pendusta lah kita katakan. Okey, seterusnya kita lihat pada ciri-ciri hadis maudhu' pada dari segi matan hadis, iaitu teks hadis. Okey, teks hadis maudhu' ini bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah-kaedah agama. Yang kedua, matan hadis maudhu' ini juga bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Yang ketiga, bercanggah dengan ijma' para sahabat. Yang keempat, bertentangan dengan naluri, penyaksian dan ilmu sains, iaitu penemuan ilmiah moden yang sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta sumber-sumber utama dalam agama Islam. Okey, yang kelima, teks hadis maudhu' ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Yang keenam, kelemahan pada lafaz dan juga makna. Yang ketujuh, terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara yang dilihat melampau dan mustahil bagi Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-8, terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara yang bid'ah, yang diada-adakan dan tidak mempunyai asal serta perawi tersebut termasuk dalam orang-orang yang menyeru kepadanya. Maksudnya kat sini dalam teks-teks hadis ni mengandungi perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah ni perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bid'ah ni, kalau ikut bahagian bid'ah ni, kalau kita cerita memang dia panjang lah. Dan ada bid'ah yang baik dan ada yang bid'ah yang buruk. Okey, di sini saya dapat kemukakan satu contoh hadis maudhu', iaitu alaika bimilhi fa innahu shifaa'un min sab'ina da'. Maksudnya, hendaklah kamu memakan garam kerana ia ubat bagi 70 penyakit. Kalau kita lihat, inilah contoh-contoh matan ataupun teks hadis palsu. Kerana kalau kita lihat, tidak logik di akal fikiran lah, memakan garam ni dapat menyembuhkan 70 penyakit. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum mengamalkan hadis maudhu'. Hukum beramal dengan hadis maudhu'. Okey, hukum mengamalkan hadis palsu dan menisbahkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara sengaja adalah haram serta berdosa. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kadzaba alayya falyatabawwa muq'adahu minan nar." Maksudnya, barang sesiapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun orang yang mengamalkan tanpa mengetahui hadis tersebut adalah hadis palsu, boleh jadi dia akan dimaafkan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kemunculan golongan anti hadis di Malaysia. Okey, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, saya ingin memberi pengenalan sedikit tentang anti hadis ni. Okey, anti hadis ni merujuk kepada individu atau kumpulan yang terlibat dalam usaha atau kegiatan menolak hadis sebagai rujukan utama. Okey, sama ada menolak secara keseluruhan atau sebahagian daripada hadis-hadis. Mereka semua ini adalah penggerak kepada gerakan anti hadis yang menyimpang dan sesat daripada landasan Islam. Okey, kita pergi kepada golongan anti hadis di Malaysia. Okey, dalam konteks Malaysia, gerakan anti hadis ini telah dipelopori oleh Kassim Ahmad, iaitu seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Beliau bersama-sama rakannya iaitu Osman Ali, Idris Abdul Rahman dan Abdul Manan Harun mengembangkan fahaman ini pada tahun 1985 dengan melalui karya bacaan dan melalui penulisan.
banyak karya-karya yang telah dihasilkan. Antaranya pendedahan kebenaran adalah dari Tuhanmu dan hadis dalam Al-Quran. Mereka cuba menarik perhatian rakyat Islam dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam ni hanyalah memadai dengan berpandukan Al-Quran sahaja, serta menerusi kajian saintifik, menerusi akal manusia. Maksudnya sini dia telah membawa ideologi bahawa ajaran-ajaran Islam ataupun bi'ah Islam ini hanya sekadar kita berpandukan Al-Quran dan ikut logik akal kita sahaja. Okay, sebagai seorang Muslim, kita wajib mendalami ilmu hadis bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti ataupun fahaman-fahaman seperti ini. Dengan ini maka berakhirlah perbincangan saya pada kali ini. Saya akhiri perbincangan ini dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم